negara kita, khususnya dari sudut ekonomi. Ekonomi kita akan parah dan lebih mudarat daripada sekarang. Dan seperti yang mana yang dijangkakan oleh ahli ekonomi, dengan kadar inflasi yang makin tinggi, harga barang akan melambung tinggi. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya mewakili amanah Parlimen Bukit Bergantang ingin mengajak tuan-tuan puan-puan sekalian agar dapat bersama-sama kami di dalam barisan pembangkang, di dalam barisan Pakatan Rakyat melakukan perubahan. Kalau kita tidak melakukan perubahan, generasi akan datang, anak cucu kita akan menimba padahnya. Mereka akan mempersalahkan kita kerana apa? Bapa-bapa mereka tidak melakukan perubahan, sedangkan kita mempunyai kuasa untuk melakukan perubahan. Jadi tuan-tuan puan-puan, sekadar itu sahaja. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kesilapan dan saya bercakap. Saya sekali lagi menyeru pada tuan-tuan puan-puan bersama kami menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional pada pilihan raya yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ucapan yang telah disampaikan, ucapan aluan yang telah disampaikan oleh Engineer Megat. Saya lebih mudah sebut dia dengan nama Engineer Megat. Kalau ucapan aluan ataupun ucapan mukadimah pun dah kita faham, kita jemput lagi yang lebih lagi untuk bagi maklumat ataupun input-input yang lebih lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, pada hari ini apa yang saya nak sebut di sini mudah saja. Pada PRU 14 tumbangkan UMNO, Barisan Nasional dan sama-sama kita undi Pakatan Harapan. Itu saja saya nak sebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, untuk seterusnya tadi kita dah dengar daripada amanah. Untuk yang seterusnya saya dengan ini menjemput, tak puas kalau tak sebut, boleh saya sebut, Profesor Cikgu Subra mewakili Parti Keadilan Cabang Bukit Gantang. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Waalaikumsalam dan selamat sejahtera. Saudara-saudari sekalian, saya amat bergembira untuk memberi ucapan pada petang yang mulia ini. Saya akan sentuh 3 perkara saja. Nombor 1, perpaduan rakyat. Nombor 2, pendidikan. Nombor 3, jenayah. Apabila kita dapat kemerdekaan, kita bersatu padu dan menuntut kemerdekaan. Tahun 60-an, rakyat bersatu padu. Tetapi apabila kita mula memerintah, perpaduan ini makin lama makin merosot dan makin lemah. Anak-anak Malaysia berpecah belah dan menjadi orang Melayu, orang India, orang Cina, begitu. Sebab kerajaan yang mentadbirkan negara ini menjalankan pecah dan perintah. Pecah dan perintah yang diamalkan oleh British lebih baik daripada pecah dan perintah yang diamalkan sekarang. Dulu kerana faktor ekonomi, sekarang kerana faktor politik dan faktor pribadi. Jika demikian, bila kita berpadu dan menjadi anak-anak Malaysia yang berguna kepada bumi ini, jadi wujudlah masa untuk kita semua berpadu dan pastikan perpaduan terus berlarutan. Oleh kerana itu, parti-parti yang ada di sekarang semua sudah sedar keadaan ini dan mahu wujudkan satu kerajaan yang boleh menentukan, boleh menjaminkan perpaduan di kalangan anak-anak Malaysia. Oleh itu, saya sebagai anak Malaysia, saya bukan orang Tamil saya bukan orang India, tapi saya anak Malaysia. Sebab saya lahir di bumi ini dan mati di bumi ini dan badan saya jadi baja kepada bumi ini. Jadi kita marilah bersama-sama bersatu padu dan memastikan
kita berpadu selama-lamanya wujud bumi ini dan langit ini. Jadi sudah sampailah masa untuk kita semua bersatu padu dan pilih satu kerajaan yang lebih bagus daripada yang ada sekarang. Nombor 2, jenayah, kadar jenayah. Kadar jenayah untuk saudara-saudari sekalian, mungkin sama ada tahu atau tak tahu, kadar jenayah di Asia, Malaysia nombor 2. Nombor 2 di Asia dan Asia Tenggara champion nombor 1. Dalam dunia ke-12. Apa ini semua? Siapa yang menyebabkan? Saya pernah pergi tanya seorang pekerja luar negeri yang tentang bekerja di sini. Dia tanya, saya tanya, you kerja apa? Saya siang kerja kilang, malam saya ada part time kerja. Apa part time kerja? Curi mencuri. Jadi kita sudah membawa masuk jenayah orang-orang yang terlibat dalam aktiviti jenayah, bawa masuk ke negara ini dan mereka terlibat dalam jenayah bagi teruk, sehingga kita jadi johan di Asia Tenggara dan nombor 2 di Asia dan ke-12 dalam dunia. Jika demikian, nyawa harta benda individu tidak akan dijaminkan tak lama lagi. Kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, pergi tengok, itu bukan Kuala Lumpur ke orang Malaysia, Kuala Lumpur orang-orang asing. Jadi keadaan ini berterusan, saya rasa nyawa kita tidak akan terjamin. Yang ketiga, mengapa orang-orang ini semua bawa masuk? Sebab sistem penswastaan. Sistem penswastaan menjaminkan keuntungan kepada individu-individu berkenaan sahaja, tapi rakyat secara jumlah tidak dapat menikmati. Untuk mencari keuntungan lebih baik, mereka bawa masuk pekerja luar. Bila pekerja luar masuk, pekerja tempatan tidak ada kerja. Jadi apa mereka buat? Terpaksa terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tak sehat. Pekerja tempatan, gaji yang diberikan tak cukup. Dia perlukan macam-macam kemudahan. Jadi tauke tak boleh bayar gaji tinggi. Manakala pekerja asing bayar kadar gaji yang rendah dan memastikan keuntungan yang lebih. Sejauh manakah keadaan ini berterusan? Saya dapat melihat sejarah 30 tahun ini sudah berlaku. Jadi bila kita bersatu padu dan tukar kerajaan yang sekarang ada, kita boleh pulihkan keadaan yang teruk ini untuk kebaikan anak-anak Malaysia di sini. Yang ketiga, amat menyedihkan saya. Saya mengajar di cikgu 53 tahun dan saya tahu sistem pendidikan tahun 57 sampai sekarang. Mengikut perangkaan 2006 tahun 2006 jadi Jabatan Perangkaan Malaysia, 300 ribu murid fail semua subjek. PMR 300,000 students, they fail all the subjects in 2006 statistics. Bagaimana ini? Ini lebih kurang 1/3 pelajar-pelajar tak dapat baca, tak dapat kira dan sebagainya. Jadi di mana ada kelemahan? Jadi kita sebagai anak-anak Malaysia harus bertindak untuk memastikan anak-anak ini dapat pelajaran yang sesuai, yang ilmu yang mereka peroleh itu boleh digunakan untuk mencari rezeki. Dulu, masa dulu, USM Vice Chancellor, dia pernah ada cakap, Dato' Musa, dia jadi Vice Chancellor, dia ada cakap, sistem pendidikan kita sudah masuk dalam longkang dan dia pun terus dibuang kerja. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah ucapan saya dan mari kita sama-sama bersatu padu sebagai anak-anak Malaysia dan tubuhkan satu kerajaan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Subra di atas ucapan yang telah disampaikan tadi mewakili Parti Keadilan Bukit Gantang. Dan mungkin beliau terlupa
pada hari ini, kalau ikutkan bersama-sama dengan kita pada hari ini, ada Yang Berhormat Chua Yi Ling daripada Adun Sepetang, Parti Keadilan. Beliau tidak dapat bersama dengan kita pada hari ini kerana beliau ada perkara yang lebih penting, iaitu mesyuarat di Selangor. Jadi beliau sampaikan salam perjuangan, salam reformasi kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian. Baik, untuk meneruskan lagi ceramah ataupun penerangan politik kita pada hari ini, tuan-tuan tentu masih ingat ataupun masih segar di ingatan tuan-tuan bagaimana sebuah kerajaan yang pernah dirampas secara rakus, iaitu kerajaan negeri Perak Darul Rizwan. Dan hari ini kita menampilkan mantan Menteri Besar Perak, sedap sikit lah, mantan Menteri Besar Perak yang juga Adun Cakap Jering, juga timbalan pengerusi Parti Amanah Negara Negeri Perak. Majlis dengan segala hormatnya berjemput Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Nizar bin Jamaluddin untuk menyampaikan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, kawitaci awam sang hao. Saudara-saudari, wanakam. Meri bahiu katrikal, meri bahiu. Alhamdulillah wa syukurulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang bahagia Azwan selaku pengurusi majlis, Yang Berhormat Nga Komeng, pengurusi DAP Negeri Perak, Fadil Yang Berusaha Tuan Haji Salihuddin Ayub selaku timbalan Presiden Parti Amanah seluruh Malaysia. Rakan saya Saudara Subra, Profesor Subra yang mewakili YB Chua Yi Ling, ahli Dewan Dengar Negeri daripada Kuala Sepetang. Yang kita juga turut raikan Tuan Haji Asmuni selaku pengurusi Amanah Negeri Perak, dan juga Tuan Haji Ustaz Man selaku pengerusi Amanah Parlimen Bukit Gantang. Kita alu-alukan calon bagi Parti Amanah untuk Dun Cakap Jering adalah Saudara Megat Syarifuddin yang tadi ucap berawal. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, kita malam ini berceramah dalam suasana yang cukup sedih. Sedih kenapa? Sebab negara kita hari ini, saudara-saudara, dipimpin oleh seorang pencuri. Jadi untuk itu negara hari ini kabinetnya kabinet pencuri. Dia ini ditafsirkan sebagai seorang kleptokrat. Kleptokrat ni adalah istilah dalam bidang politik yang menceritakan berkenaan dengan ciri-ciri seorang Perdana Menteri, Presiden yang curi duit rakyat dia, maka dia panggil sebagai kerajaan kleptokrasi. Itulah Malaysia hari ini. Bermaknanya hari ini, saudara, kalau kita tidak ada usaha nak ubah kerajaan yang dipimpin oleh pencuri ini, maka 5 tahun lagi kerajaan ini adalah kerajaan pencuri. Dia akan teruskan kerja mencuri, betul-betul. Yang boleh memberhentikan Najib daripada ambil wang rakyat adalah rakyat. Kita semua hari ini dalam pilihan raya ke-14 kita buat keberanian ubah kerajaan dengan langkah alternatif Pakatan Harapan supaya Najib dengan Rosmah dikalahkan. Kalau Najib dengan Rosmah masih lagi menjadi kleptokrat, pencuri dekat negara ini, maka rakyat tak selamat, Malaysia tak selamat, anak cucu generasi akan datang juga tak selamat. Nak menyelamatkan Malaysia hari ini, kena berhentikan pencuri daripada mencuri ayam kita. Jadi untuk itu, saudara-saudara, hari ini kita rasa malu dan sedih. Yang dicuri itu bukan duit sikit-sikit. Kalau curi RM6, RM8, curi telur ayam boleh kira lagi. Sekali curi 26 bilion. Daripada SRC, anak syarikat 1MDB, 42 million masuk dalam akaun Najib. Syarikat SRC ini adalah syarikat anak kepunyaan 1MDB, pengerusinya Najib. Dia boleh benarkan 42 million masuk dalam akaun Najib. Dan duit 42 million itu diagih-agihkan kepada individu-individu tertentu. Sebahagian daripada wangnya pergi ke akaun timbalan bekas timbalan Presiden PAS dahulu.
Saya percaya tak percaya ni? Satu akuan bersumpah yang dibuat oleh Saudara Rafizi menyatakan ya, ada laporan yang sah bahawa dia menerima wang daripada kecurian yang diambil oleh Najib masuk dalam akaun dia, daripada akaun dia dikeluarkan pergi ke akaun bekas Timbalan Presiden PAS. Malu tak malu saudara-saudara? Malu tak malu? Jadi untuk itu kita juga sedih kerana pagi tadi Presiden parti lama saya beritahu pengundi-pengundi pada pilihan raya akan datang, undilah UMNO, kata dia, dan PAS. La ilaha illallah. Boleh Presiden PAS hari ini keluar kenyataan kepada pengundi-pengundi Malaysia, pilihan raya ke-11, pilihlah UMNO atau PAS, kata dia. Coba boleh bayangkan sampai begitu sekali. Bagi saya itu adalah kenyataan yang memuktamadkan bahawa memang UMNO ada kerjasama dengan PAS. Itu sebab tadi bila Cikgu Subra dan juga Saudara Megat beritahu bahawa Pakatan Harapan sekarang ada 4 parti, DAP, PKR, Amanah dan juga Bersatu. PAS tak mau masuk. Walaupun dia tahu ini formula terbaik nak mengalahkan pencuri, tapi dia tak mau masuk. Sedangkan masa kita mengambil alih kerajaan Perak tahun 2008, PAS bersama dengan PKR dan DAP kita buat kerajaan Pakatan Rakyat. UMNO tumbang di 5 buah negeri. Bermaknanya formula untuk pembangkang ni, kalau mereka bersatu bawah satu payung, boleh ada kebolehan menjatuhkan pencuri UMNO. Tiba-tiba pada tahun 2015-2016 dia berubah angin bersama-sama dengan UMNO. Hari ini saudara-saudara, video terkeluar menceritakan bagaimana satu pembohongan besar yang dibuat oleh Presiden di hari ini. Oh, dia kata bahawa ada perbincangan dengan Majlis Syura Ulama PAS, ada perbahasan dengan Lujnah Politik PAS, ada perbincangan dengan AJK PAS Pusat berkenaan dengan penyatuan buat kerajaan perpaduan dengan UMNO. Saya nak beritahu dekat sini, saya duduk dalam AJK PAS Pusat 2 pekan dan disahkan oleh Al-Fadil Tuan Guru Nik Abdul Aziz almarhum. Dia kata tidak ada perbincangan di peringkat PAS, tidak ada perbahasan peringkat Pakatan Rakyat. Macam mana dia boleh akui? Dia kata ya, ada perbincangan berkenaan dengan kerajaan perpaduan. Rupa-rupa saudara-saudara bila dia buat kataan pergi tadi, undilah UMNO wa na'uzubillah dan undilah PAS. Kenapa? Kerana PAS dan UMNO adalah parti Melayu majoriti. Sejak bila PAS ini berjuang di atas nama Melayu? Baru-baru ni sahaja. Sebab perjuangan PAS belum semua orang tahu. Jadi saya ramai rakan-rakan saya orang PAS daripada Kampung Cip penuh belah-belah belakang. Dia pun datang nak dengar bagaimana Saudara Rafizi mendedahkan bahawa ulama PAS, bekas Timbalan Presiden PAS seorang ulama, masih lagi jadi ahli PAS. Walaupun dia menafikan, tapi Saudara Rafizi kata, kalaulah yang aku dedahkan ini tak betul, silakan saman aku, kata dia. Jadi kita hanya nak menunggu suasana yang mana SPRM akan mendedahkan bahawa banyak jumlah wang yang diambil daripada akaun Najib dimasukkan melalui seorang lawyer, daripada lawyer itu baru dia pergi kepada akaun Ustaz Nasaruddin. Ini yang menyedihkan kita hari ini, kerana ada peluang nak menjatuhkan UMNO, ada peluang nak menjatuhkan Najib dengan Rosmah, tapi ada pula orang yang pergi bantu bagi dia tongkat. Dan UMNO hari ini menjadi musuh pada rakyat. Betul tak betul? Kenapa UMNO musuh dengan rakyat? Sebab dia curi wang rakyat. Betul? Itu sebab dia memusuhi rakyat. Rakyat memusuhi UMNO sebab dia curi wang rakyat. Yang pertama. Yang keduanya, rakyat bencikan UMNO sebab dia kenakan cukai pada rakyat. Saya pergi ke Pasar Simpang, tanya 10 orang. Orang India ada, Melayu ada, Siam ada, Bangla pun ada, Cina ada. Adakah dia terdesak dan seksa dalam keadaan hidup hari ini? Ya, jawabnya 10-10 kata ya. Semua kata susah hidup hari ini. Barang banyak mahal.
Apa sebab barang mahal? Pertamanya oleh kerana UMNO cukai rakyat. Cukai GST salah satu daripadanya. Kalau mana-mana yang duduk dekat dalam bandar, majlis bandaran kenakan cukai-cukai lain. Naik kadar cukai. Yang keduanya, UMNO tarik subsidi. Dulu kita ada subsidi minyak masak, subsidi gula, tepung, beras, subsidi petrol, diesel. Maka harga barang tidak terasa mahal. Ada barang-barang penting ini kerajaan bagi subsidi. Hari ini Najib tarik subsidi 2 kali ganda kita kena. Subsidi dia tarik, GST dia hentam kat kita. Susah tak susah? Yang ketiganya saudara, dia kuat berhutang. Itu sebab rakan-rakan kita dari parti-parti bersatu. Faizal tak sampai lagi. Yang dipimpin Dr. Mahathir Mohamad. Dr. Mahathir beritahu, ya zaman aku juga berhutang tapi tak banyak sangat, 150 bilion. Zaman Pak Lah meningkat 300 bilion. Zaman Najib tadi Megat kata hampir-hampir mencecah 800 bilion. Lebih 55% daripada kadar yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan daripada kadar GDP kita. Tak lebih 55%. Hari ini dah mencecah 65% sama-sama. Ini adalah petanda-petanda bahaya kepada statistik ekonomi negara ini. Inflasinya tinggi. Jumlah orang tak bekerjanya juga hari meningkat jauh. Pelabur-pelabur asing tak suka datang Malaysia. Ada yang duduk kat Malaysia pindah pelaburan mereka ke negara-negara lain. Semua ini mencerminkan bahawa ada masa depan kegagalan ekonomi kita merudum kalau tidak diambil tindakan. Hanyalah rakyat Malaysia yang boleh menyelamatkan suasana ekonomi kita yang ruah dan yang merudum hari ini. Tak ada orang lain. Nak harapkan mereka berubah, mereka tidak akan berubah. Sebab Dr. Mahathir tegur Najib, hutang negara dah banyak. Dah, dia pergi ke negeri China, buat hutang baru pula. Tambah lagi 155 bilion. Macam mana nak bayar besok ni? Tadi Megat beritahu setiap rakyat Malaysia dah mula berhutang sebelum dia mula nyawa dekat tanah, dekat dengan dalam alam ini dah mula berhutang 21,000 seorang. 30 juta rakyat Malaysia berhutang. Tak tahu bila nak bayar itu. Jadi itu marilah sama-sama hari ini kita boleh minta kesedaran. Bukan hanya pada malam ini yang hadir. Kita minta sedar supaya ahli-ahli PAS tinggalkan pemimpin yang nak gabung dengan UMNO. Betul? Ramai ahli-ahli PAS saya kenal, kesemua mereka yang duduk bawah pokok ceri itu adalah rakan-rakan saya daripada kampung Cik. Rakan-rakan saya daripada Cakap Betal. Mereka terlampau nak tahu ceramah ini. Kenapa? Kerana pemimpin-pemimpin PAS hari ini saudara-saudara merasa diri mereka diperalat oleh UMNO. RUU 355 yang dikatakan inilah yang akan menghidupkan Islam di negara ini, rupa-rupanya terbukti mainan politik mereka. Mainan politik alat pimpinan PAS, Haji Hadi dan juga alat pada Najib yang ditangguh sampai 3 kali. Ditohmahkan bagaimana mereka menangguhkan yang dikatakan sebagai hidup matinya PAS ni RUU 355. Kalau tak ada RUU 355, PAS mati, kata dia. Tuan Guru Ni Aziz 22 tahun dia memimpin negeri Kelantan, tidak ada hudud. Adakah PAS mati? Tidak. Tapi ianya telah disalahgunakan, dipolitikkan begitu rupa-rupanya oleh kerana ada pemimpin, bekas pemimpin mereka yang menerima wang curi daripada wang MDB. Itu sebab mereka bertindak begitu rupanya hari ini. Dan dimuktamadkan oleh Haji Hadi pada pagi tadi bila dia mendesak ataupun menyuruh semua pengundi-pengundi, undilah UMNO wa na'udzubillah, undilah parti PAS. Maka saya mengajak saudara-saudara kita teruskan kemenangan Cakap Jerit, teruskan kemenangan Parlimen Bukit Gantang, teruskan kemenangan di Kuala Sepetang, termasuk Taiping, Aulung, Pokok Asam, Kemunting, dan akhir sekali Terong. Kalaulah kita teruskan kemenangan kedua-dua Parlimen Taiping dan juga Bukit Gantang, dia akan berikan kekuatan kepada Pakatan Harapan untuk terus kita diberi mandat
menguruskan negara sampai ke Putrajaya. Kalau kita menangkan Cakap Jering, Kuala Sebetan, Kemunting, Aulung dan juga Pokok Asam termasuk Terong, kita boleh uruskan negeri ini sama sekali. Saudara-saudara, yang datang curi kerajaan Pakatan Rakyat 28, 29 dahulu, siapa dia? Pencuri, betul tak betul? Yang datang curi kerajaan ini namanya pencuri. Pencuri siapa dia? Malaysian Official No. 1. Dia dah datang ke Ipoh, curi kerajaan ini. Dan hari ini bukanlah perkara baru kalau dia curi duit rakyat, sebab dia pernah curi kerajaan. Bila curi kerajaan dia rampas, maka apa sangat rampas wang rakyat, betul tak betul? Kalau kita biarkan Rosmah dengan Najib menguruskan negara ni, dia akan terus jadi pencuri. So, nak ke dia curi duit kita lagi? Kita kena berhentikan, saudara-saudara. Dan cara nak berhentikan hanyalah melalui pilihan raya ke-14. Yang hari ini dia cukup takut kerana apa? Kerana UMNO telah berpecah 18, saudara-saudara. Rakan-rakan dahulu yang memusuhi kami, mereka keluar UMNO. Tak sampai hati melihat jahatnya pemimpin UMNO hari ini. Bila mereka keluar daripada UMNO, buat parti bersatu, mereka cerita kepada kami apakah jahatnya UMNO. Dan kami beritahu kepada mereka, kami dah sebut jahat UMNO ni 15 tahun kebelakangan atas peta-peta ceramah. Terima kasih dah beritahu kami jahat UMNO. Sebab kami dah sebut, kami dah beritahu jahat dia lama. Betul tak betul? Tapi alhamdulillah mereka masih boleh sedar. Kita sanjung dan terima kasih berapa hari. Walaupun umur dah 92 tahun, tapi masih lagi boleh berjalan ke seluruh negara pada tiap-tiap malam. Mencerita pada ahli-ahli UMNO, tinggalkan UMNO, jatuhkan Najib. Kita terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang cabar Najib, yang tanya Najib, betul ke dalam akaun kamu ada 26 bilion duit? Najib kata ya. Maka dia tanya, daripada mana duit datangnya? Najib kata, daripada orang Arab. Arab mana? Maka jawapannya dia tak dapat jawab. Yang jawabnya adalah Timbalan Perdana Menteri. Dalam peribadi UMNO dia kata, yang bagi Arab derma daripada Najib, ramai orang Arab. Ramai Arab. Bukan seorang Arab, ramai Arab. Aku dah tengok ramai Arab tu, kata dia. 3 hari lepas tu, cop tak haji. Bukan ramai Arab, seorang Arab. Orang dah tukar pula jadi seorang Arab. Tak lama dah betul, orang kata dah tengok ke Arab tu. Dah tengok dah, tapi malah dah meninggal dunia. Ini semua cerita-cerita kaut, saudara-saudara. Yang Dr. Mahathir merasakan diri dia malu sangat ditipu oleh Najib siang-siang hari macam tu. Maka Muhyiddin kena pecat, Syafiq Afdal kena pecat, Mukhris Mahathir kena pecat, dan ramai lagi pemimpin-pemimpin mereka kena buat. Dan kita harapkan mereka ini bersama-sama dengan Pakatan Harapan untuk pastikan UMNO juga akan sokong. UMNO akan sokong Pakatan Harapan. Mereka telah kecewa dengan UMNO, tinggalkan UMNO dan sokong Pakatan Harapan. Dan inilah fenomena yang ditakuti oleh Najib. Kalau pilihan raya terdahulu daripada ini, UMNO tidak berpecah. Betul? Pilihan raya ke-14, UMNO pecah. Pecah 1000 akan. Apa sebab pecah? Sebab mereka tak boleh terima presiden mereka seorang pencuri. Maka penutup saya nak beritahu, pilihan raya akan datang ini, sama ada kita nak pilih Rosmah Najib wa na'udzubillah sebagai pemimpin negara ini, ataupun nak pilih Dr. Mahathir bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin negara ini. Mana kita nak? Saya jawab. Okey. Saya sini. Dia kata doktor kabur kat dia pukul 11 kita balik tidur. Tak bertubah. Tak apa. Tapi hati dia Pakatan Harapan. Jadi itu pilihan dia. Kalau tak buat perubahan, maka presiden kita wa na'udzubillah masih lagi Perdana Menteri Najib Tun Razak dan dibantu oleh Rosmah Mansor. Kalau kita tolak dua orang ini, maka digantikan dengan Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim. Mana dah? Nak pencuri dua orang, laki-laki dan perempuan, ataupun nak orang yang sedar Anwar Ibrahim dan Dr. Mahathir. Maka saya merayu serendah-rendah hati saya, gunakan kesempatan raya ke-14 tak lama lagi. Tolak Najib Rosmah, pilih Anwar Ibrahim dan Dr. Mahathir. Boleh tak? Boleh. Kalau inilah jadi kerja kita sampai pilihan raya, maka tidak mustahil UMNO akan tumbang selama-lamanya dan Pakatan Harapan akan naik bukan hanya di Pulau Pinang, di Selangor, di Perak, tapi sampai Putrajaya. Seronok tak anda?
Pakatan Harapan, saudara-saudara, pimpinan kami menyatakan seandainya kita sampai ke Putrajaya, pertama yang nak tolong rakyat, hilangkan GST. Setuju tak setuju hilangkan GST? Masukkan GST ni, menyusahkan rakyat, betul tak betul? Dulu kami tegur dia, jangan kenakan GST. Sebab negara kita masih lagi tahap gaji tak sama dengan negara-negara yang kenakan cukai GST. Apa kata pemimpin UMNO? Oh, ini makam, dia kata tak kerti. Saya nak buat perakuan, kata dia, kalau GST dikenakan pada rakyat Malaysia, maka semua barang akan turun harga. Menteri UMNO cakap macam tu. Bila kenakan GST, turun barang, harga semua turun. Betul tak betul? Cakap tu, dia cakap macam tu. Tapi yang berlaku pada hakikatnya, tak ada barang yang turun harga bila ada GST. Betul? Itu pemimpin UMNO cakap macam tu. Orang Perak kata tertengin sangat dagang. Mana ada barang yang murah hari ni? Bawang pun naik, saudara-saudara. Jadi itu kita nak beritahu sampai Putrajaya, kita akan hilangkan GST. Jangan cukai rakyat. Yang keduanya, kita akan hilangkan pembaziran. Pembaziran dekat negara ni terlampau kuat sangat sehingga wang rakyat habis hilang begitu. Satu projek untuk buat landasan kereta api daripada Pelabuhan Kelang sampai ke Bacuk Tumpan, harganya 600 km. Kalau ikut daripada perkiraan orang-orang yang pandai berkenaan dengan buat, termasuk JKR dan sebagainya, tak sampai 30 bilion. 600 km jalan kereta api laju di antara Pelabuhan Kelang sampai ke Tumpan, tak sampai 30 bilion. Najib pergi ke negeri China, jumpa dengan pembuat jalan kereta api ini, dia kenakan 55 bilion. Pembaziran wang rakyat, betul tak betul? Jadi Pakatan Harapan, kita nak hilangkan pembaziran. Yang ketiganya, kita beritahu rakyat, kalau kamu nak berjalan di mana-mana highway di Malaysia, tak payah bayar tol sepenuhnya. Daripada Taiping nak pergi ke Kuala Lumpur, tol RM30. Pakatan Rakyat beritahu, daripada Taiping nak pergi ke Kuala Lumpur, tol tak payah bayar RM30, mungkin bayar RM15 sahaja. Boleh tak boleh? Kurangkan tol. Yang keempatnya, Perdana Menteri boleh umumkan dengan hari ini Pakatan Harapan, kita turunkan harga diesel, kita turunkan harga petrol 95, petrol 97, dan kita turunkan harga gas masak. Itulah bidang kuasa Perdana Menteri. Dia boleh umumkan. Dan kalau 4 perkara ini diumumkan, termasuk 5. Yang kelimanya dia beritahu, saya dengan ini mengumumkan kita kembalikan balik, pulihkan balik subsidi kepada barang-barang yang terutama barang-barang dapur dipakai dari seluruh rumah tangga. Kalau 5 perkara ini dibuat oleh Pakatan Harapan yang akan menguruskan sampai Putrajaya, maka otomatik saudara-saudara sistem ekonomi kita dapat kita pulihkan, bukan sepenuhnya tapi sebahagian besar daripada itu. Dan saudara akan tengok kita punya nilai wang ringgit akan meningkat sikit demi sedikit. Komposit indeks kita akan naik, saudara-saudara. Keyakinan pelabur asing akan datang ke negara kita. Yang ni kita nak supaya jumlah peluang pekerjaan ditambah. Tapi kalau kita tak dapat nak uruskan sampai Putrajaya, masih lagi Rosmah Mansor dan juga Najib Tun Razak, jawabnya saudara, kita akan dicurilah barang-barang kita sampailah ke anak cucu kita semua. Maka akhir sekali saya nak beritahu pilihan sama ada Rosmah Mansor dan Najib ataupun Dr. Mahathir dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pimpin negara. Boleh tak boleh? Itu harapan saya. Terima kasih atas penghargaan semua saudara. Saya mohon maaf di atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir dan sia-siakan shalom. Terima kasih kepada yang berhormat Datuk Seri Muhammad Nizar bin Jamaluddin. Itulah tadi banyak benda yang disampaikan. Tu pun dia tak cerita lagi. Datuk Seri tak sempat nak cerita pasal Dewan Undangan Negeri. Soalan bagi tapi tak jawab Datuk Seri tu. Tu itulah keadaan dia. Hatta di dalam Dewan Undangan Negeri sendiri banyak soalan-soalan yang diberikan oleh Pakatan Harapan yang tidak dijawab oleh pihak kerajaan negeri Perak, yang memerintah negeri Perak, iaitu UMNO Barisan Nasional. Jadi mudah katanya, PRU14 tumbangkan UMNO dan Barisan Nasional dan sekutu-sekutunya. Okey? Boleh faham dah? Baik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, pada malam ini juga kita ada buka kaunter untuk keahlian
Parti Amanah dan juga semakan, ya, semakan daftar pemilih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, kena ingat kita ni tak lama dah pilihan raya. Okey, nanti kita dok rasa macam nama kita ada lagi di Bukit Gantang. Pergi hari pilihan raya nama kita ada di Selangor. Jadi buat semakan dari masa ke semasa. Ada je kaunter yang dibuka untuk semakan, buat semakan. Kerana kita dah maklum banyak, hampir 9,000 pengundi di dalam Parlimen Bukit Gantang ini dipindahkan, bukan duduk dalam Bukit Gantang, luar daripada Bukit Gantang. Mana planet pun kita tak tahu. Inilah kerja UMNO Barisan Nasional untuk kekal memerintah. Jadi tugas kita sebagai pengundi, kena pastikan kita adalah sebagai pengundi dan kita tahu di mana kita akan ditempatkan semasa hari pengundian nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini juga kita bawa seorang yang daripada parti yang saya rasa cukup ditakuti lah buat masa sekarang ni. Tak tahulah, siang malam, pagi petang, saya rasa dia orang takut sangat. Dizikirnya di AP ni, di AP tu, di AP ni, di AP tu. Jadi hari ni, dia orang sayang kan. Jadi hari ini saya bawakan pimpinan DAP, iaitu pengerusi DAP Perak yang juga ahli Parlimen Taiping, yang mana mungkin yang hormat juga banyak maklumat-maklumat ataupun info-info yang akan disampaikan sebab beliau ahli Parlimen. Banyak benda dalam Parlimen yang diselindungkan yang mungkin beliau boleh dedahkan di sini, insya-Allah. Dan kita nak tahu juga sebenarnya apa ketakutan rakyat terhadap DAP ini. Nak takut ke tak takut lepas ni? Jadi kita sama-sama dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Nga Komeng. Majlis dengan segala-galanya, silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis yang bagi saya gelaran Datuk. Saya akan tunggu bila anak saya beranak, saya akan jadi Datuk selama-lamanya. Yang saya kasihi Timbalan Presiden Parti Amanah Negara, kekandang saya yang berbahagia Salahuddin Ayub, yang kita kasihi Pengerusi Parti Amanah Negeri Perak Saudara Asmuni Awi, Menteri Besar Rakyat Negeri Perak Yang Berhormat Datuk Seri Nizam bin Jamaluddin, Cikgu Subra, Ketua Cabang Parti Keadilan, rakan-rakan seperjuangan, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari yang beriman dan budiman. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Malam ini saya datang nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya dah dekat. Gendang pilihan raya dah mula. Masa rakyat menentukan masa depan negara dalam tangan 30 juta rakyat Malaysia. Negara kita, negara yang kita cintai. Negaraku kita belakan. Tapi kita kena sedar, negaraku kini telah dirosakkan. Ini UMNO ni tidak ada lagi. Tak ada parti UMNO. Yang ada hanyalah parti Najib sahaja. Apa yang Najib cakap, Najib lakukan dalam seluruh UMNO. Semua adalah pak turut, ya, betul, sokong. Najib cakap dema, ya betul, dema. Najib cakap curi, ya curi. Najib cakap hapuskan subsidi, betul Datuk Seri. Sayang Datuk Seri. Najib cakap naikkan harga minyak, betul Datuk Seri. Ini hebat Datuk Seri. Najib naikkan harga barang, kenakan GST, betul sayang Datuk Seri. Ini memang yang rakyat inginkan. Inilah keadaan sebenar yang berlaku sini. Malam ini saya ingin beritahu tuan-tuan dan puan-puan, isu utama yang dihadapi oleh Malaysia bukan isu IUU 355, bukan isu tentang perkahwinan lain-lain, bukan. Isu utama ini adalah ekonomi negara. Ekonomi negara yang amat tenang sekali. Mengapa saya katakan tenang? Pertama, ikut laporan Bank Dunia, hutang lampakan hutang negara cukup membimbangkan. 50 tahun negara kita merdeka. Daripada Tun Tan Siew Sin, Tun Dul Azale, Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, hutang negara kita tak lebih 200 bilion. Tapi sekarang di bawah Najib, hutang negara dah dekat 800 bilion ringgit. Setiap rakyat Malaysia hutang 28,000. Yang lahir, yang ada rambut, tak ada rambut.
Yang kita, yang muda, yang tua, semua kena hutang 28,000 dan akan dibayar. Jika tak sempat oleh kita, akan dibayar, ditanggung oleh anak cucu kita. Kedua, mata wang kita. Ringgit Malaysia kini dah jatuh cukup teruk sekali. Mengikut laporan Bank Dunia, ringgit adalah mata wang yang mengalami kejatuhan paling teruk di seluruh benua Asia pada tahun 2015. Dalam 3 tahun ini, ringgit dah jatuh berbanding US dollar 42%. Dengan kata lain, jika anda simpan 10,000 di bank muamalah ataupun di bank Islam, 10,000 kini tinggal 5,800 saja kerana susut nilai, di mana duit kita semakin hari semakin jatuh. Jika kita tak awas, tak berwaspada, mungkin satu hari nanti kita, anak kita terpaksa menjadi anak gaji, orang gaji di Indonesia. Ini bukan tak mungkin. Dulu kita tengok, kita panggil kakak, itu adalah orang gaji kita dari Indonesia. Sekarang Indonesia pun tak nak datang Malaysia kerana kejatuhan ringgit, kerana kerajaan yang tidak ada kerajaan ringgit. Selain daripada kejatuhan ringgit ini, ketiga, akibat daripada kejatuhan ringgit, harga barang naik cukup mahal sekali. Minggu lepas saya dekat Pasar Kamunting, makcik menunggu kepada saya. Dia kata, dulu YB, dulu zaman Tung Dr. Mahdi, ikan gembung 1 kilo RM4.50. Sekarang zaman Najib, 1 kilo ikan gembung RM22. Cilaka! Nak makan apa? Makan rumput. Jika bagi Najib 5 tahun, kita makan pasir. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai bila kita nak ubah? Kejatuhan ringgit, kenaikan harga barang. Kita tekan tengok harga minyak, bagaimana PM tipu rakyat. Minggu ini turun, turun 1 kali, naik 2 kali. Dulu kita 1 bulan kena tipu 1 kali, sekarang tiap-tiap minggu kena tipu 1 kali. Kita adalah negara pengeluar minyak. Jangan banding dengan negara yang tak ada minyak. Jika kita baca, kita tengok itu TV 3 suku, ataupun kita buka ATM, dia cakap, negara menangnya harga minyak di Malaysia adalah antara yang paling rendah di rantau ini. Kerana kecekapan pengurusan ekonomi oleh kerajaan barisan dia yang diketuai oleh Najib Mongolia yang disayangi. Tuan-tuan dan puan-puan, dia banding dengan negara Singapura yang tak ada 1 titik pun minyak. Mengapa tak banding dengan Brunei Darussalam? Betul tak? Brunei berapa minyak? 67 sen. Kita sini berapa? RM2.24. Brunei ada minyak, Malaysia pun ada minyak, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, semua ada minyak. Jika harga minyak naik, kerajaan untung. Minyak naik $1, kerajaan untung 300 juta ringgit. Ini adalah perangkaan daripada perbendaharaan Kementerian Kewangan. Mengapa minyak naik? Subsidi kita dihapuskan. Mengapa? Pernahkah kita tepuk dada tanya imam? Tepuk dada tanya serena? Adakah kita pernah tanya mana duit rakyat sudah pergi? Ini adalah duit kita, khazanah negara kurniaan Allah, betul tak? Tapi mana duit kita pergi? Sudah semua kena ini. Signal biasa kita tengok Najib buat ini. Dulu dia panggil ini satu Malaysia, tetapi sebenarnya ini bukan satu Malaysia. Itu sapu Malaysia. Satu Malaysia kena sapu habis. Sebab itu duit tak ada, semua subsidi kena dihapuskan. Negara kita rosak, ekonomi kita tenang. Tengok dulu kita minyak pergi bawa isi RON 95, 1 liter ada 70 sen. Sekarang 1 sen pun tak ada. Semua subsidi petrol dihapuskan oleh Najib. Dulu kita makan gula, pergi makan minum teh tarik, ada subsidi gula 1 kilo 38 sen. Sekarang subsidi gula dihapuskan oleh Najib. Dulu kita makan roti canai, tepung, ada subsidi. Sekarang subsidi tepung dihapuskan oleh Najib. Kita lihat dulu kita ada minyak masak. Makcik-makcik yang goreng pisang tu ada minyak masak. Dulu 1 tahun ada 1 bilion subsidi supaya ada pasaran minyak masak stabil. Sekarang di bawah Najib semua dihapuskan. Subsidi minyak hapus, subsidi gula hapus, subsidi minyak masak hapus, subsidi tepung hapus. Sekarang subsidi beras, nasi yang kita makan pun kena hapus juga. Mengapa? Kerajaan sudah tak ada duit. Mengapa tak ada duit? Rasuah. Sebab
rasuah adalah musuh utama negara. Sebab itu kerajaan kita mau rakyat ubah, pilih Pakatan Rakyat, kerana rakyat Malaysia berhak mendapat sebuah kerajaan yang bersih, yang berpenuh integriti, yang beramanah, jaga duit rakyat dengan baik-baik. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah masalah utama negara kita. Anak-anak kita sekarang menganggur. Ramai, cukup ramai. Mengikut Najib sendiri 510,000. Saya tanya di Parlimen, jawapan menteri kata 510,000 rakyat Malaysia. Dan kalangan paling tinggi adalah mahasiswa-mahasiswi. Orang-orang muda keluar universiti tak ada kerja, menganggur. Tuan-tuan dan puan-puan, mengapa menganggur? Kerana pelabur lari. Mereka tak ada keyakinan kepada sebuah kerajaan kleptokrat. Apa itu erti kleptokrat? What crap is this? Kleptokrat, dulu negara kita adalah negara demokrasi. Sekarang sudah di bawah transformasi, sudah menjadi negara kleptokrasi. Dia buat transformasi dari demokrasi menjadi kleptokrasi. Apa itu kleptokrasi? Ikut kamus Dewan, kleptokrasi adalah negara yang ditadbir oleh 3 P. Apa itu 3 P? Pengamun, pencuri, perompak. 3 P. Adakah kita mau anak cucu kita terus hidup di negara yang ditadbir oleh pengamun, perompak, pencuri? Semestinya tidak, betul tak? Rakyat Malaysia berhak mendapat sebuah kerajaan yang bersih. Oleh sebab itu, Pakatan Harapan bersama Bersatu Keadilan Amanah ramai dalam DAP. Ramai tanya saya, mengapa DAP tak kerjasama dengan MCA? Dua-dua Cina patut kerjasama. Bagi saya, DAP adalah parti untuk semua kaum. Kami rela bekerja dengan Amanah, Keadilan, Bersatu. Kerana kami percaya rakan-rakan di Amanah adalah rakan-rakan yang bersih dan boleh dipercayai. Soal kaum itu tidak penting. Yang penting adalah rakyat pemimpin yang penuh integriti. Bukannya soal kulit. Tuan-tuan dan puan-puan, semangat amah mahrum nahi munkar jangan kita lupakan. Inilah sebabnya DAP sanggup berganding bahu dengan Amanah, Keadilan, Bersatu. Senang saja, satu prinsip, amah mahrum nahi munkar. Faham apa saya kata? Boleh faham? Itu saja. Mengapa kita bersama? Dan mengapa sekarang ini DAP hari-hari kena tutup? Jangan jadi ATM, rehat tunggu mati. Hari-hari kita kena tutup. Utusan Melayu, hari-hari DAP macam syaitan, macam biawak hidup, macam ular, macam berbagai tomahan dan fitnah yang pernah berhenti. Kerana DAP, mengapa DAP ditakuti? Kerana DAP berjuang bersama Bersatu, bersama Amanah, bersama Keadilan untuk satu Malaysia baru yang bebas dari rasuah, bebas dari pergaulan. DAP tak anti-Islam, DAP tak anti-Melayu, DAP hanya anti-rasuah sahaja. Sebab itu kita ditakuti. Parti yang anti-rasuah macam pemimpin macam Lee Kuan Yew boleh masuk penjara untuk gadis Melayu yang dilogo, hilang segala-galanya demi berkoman untuk Melayu. Ini dah terbukti DAP adalah parti untuk semua rakyat Malaysia. Perjuangan kita 51 tahun berpegang kepada prinsip berjuang untuk semua. Sebab itu dalam parti DAP ada ustaz, dalam DAP ada imam, dalam DAP ada profesor Melayu, dalam DAP ada bekas menteri undang-undang Melayu, ada India, ada Punjabi, ada Kadasan, ada Dusun, ada Cina. DAP adalah parti berbagai kaum bersama Amanah, Keadilan dan Bersatu. Inilah Malaysia baru yang kita nak bawa. Bukan lagi macam UMNO, Parti Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni saya nak sentuh sedikit tentang RUU 355. Tuan-tuan dan puan-puan mesti berminat untuk tahu apa sebenarnya berlaku di Parlimen. Saya dah duduk di sana atas budi pengundi-pengundi di Taiping. 9 tahun saya duduk di sana di bawah. Saya duduk di belakang Hadi. Tuan Guru Hadi dulu kawan lama saya. Saya ingin tegaskan dulu, bukan sekarang. Dulu dia sakit tenat, sampai terlantar di hospital di Turki, Istanbul. Tak ada pemimpin PAS pergi melawat dia.
Seekor saja akulah pemimpin DAP pergi sampai Istanbul, pergi melawat dia, pergi tanya Tuan Guru Hadi, ada tak? Sayalah satu-satunya pemimpin DAP pergi sampai Istanbul, pergi lawat dia, kerana keikhlasan perjuangan dia berpaksikan kepada prinsip. Tetapi sekarang Hadi amat mengecewakan saya. Hati saya terguris, perasaan saya tersinggung, getaran jiwa aku ini cukup dilukai. Tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan lagi Tuan Guru yang kita kenal dulu. Sejak almarhum Tok Guru Ni Aziz meninggal dunia, Hadi dah bertukar wajah. Ini pagi ini mengeluarkan pernyataan, minta pengokong PAS untuk pergi undi UMNO. Saya nak pergilah lompat di laut kelas petang. Sejak bila boleh ubah wajah macam ini? Dan kita kembali ke tajuk IUU 355. Yang dia siapa bentang? Dia bentang. Siapa mohon tangguh? Dia mohon tangguh. Bukan satu kali, 3 kali bentang, 3 kali mohon tangguh. Tapi yang salah DAP. Ada masuk akal tak? Siapa suruh dia minta tangguh? UMNO, Parti Najib. Dia bentang, dia tangguh. Salah DAP. Dulu salah Anwar. Bila Anwar Ibrahim sudah terhumbang masuk penjara, semua salah DAP. Malam ini balik ayam tak berkokok, salah DAP. Jika isteri tak beranak, salah DAP. Besok tak kena lopri, salah DAP. Besok buat niaga tu rugi sikit, salah DAP. Semua salah DAP. Semua tak masuk akal. Mereka bukan miskin harta, tapi miskin minda. Yang apa yang dikatakan semua, kita dah tanya. Saya dengar, saya tak celah pun, bila Hadi dan Taqiyuddin Hasan, kawan lama saya, Datuk Taqiyuddin Hasan, Setiausaha Agung PAS, dia bahas parlimen. Dia kata apa? Dalam parlimen dia kata, boleh cek back right hand side. Kawan-kawan di Sarawak, dia kata, jika tak suka IUU 355, boleh ada option keluar, tak payah terima. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya, saya pernah pergi kuliah agama, Tok Guru Ni Aziz duduk bersila atas rantai di Kota Baru. Tak ada orang macam saya ni duduk di Kota Baru dengar Tok Guru Ni Aziz cakap. Saya nak tanya, jika IUU 355 seperti yang diwawakan adalah undang-undang Allah, bolehkah dia ada option? Suka terima, tak suka tolak. Jika dia undang-undang Allah, macam mana kita ada option? Jika suka terima, tak suka boleh tolak. Itulah dia perbahasan Taqiyuddin. Dia kata Sarawak dia tahu, Sarawak orang tak suka. Dan ketiga saya nak tanya, macam mana dulu isu kalimat Allah? Bagaimana UMNO ni menghina agama Islam? Dia kata di Semenanjung, yang bukan Islam tak boleh guna perkataan Allah. Tapi di Sabah Sarawak boleh. Saya nak tanya, Allah ada 2 kan? Satu tinggal di Sabah, satu tinggal di tak boleh. Ada tak? Mungkin tak? Kita fikir, guna akal. Inilah semua secara sayubiah saya boleh beritahu. Secara kesimpulan, ini adalah mainan politik, hela politik untuk cuba memperdayakan pemimpin dan pengundi-pengundi, khususnya kawan-kawan Melayu. Mengapa? Kerana ekonomi negara tenang, rakyat cukup susah. UMNO tidak berbayar. Mereka tahu dia ini parti Najib, ini parti rasuah yang rakyat mahu tolak. Maka mainan politik ini dia memperalatkan PAS supaya berdapat bersama-sama wujudkan 3 penjuru. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, depan mata kita pilihan yang amat jelas sekali. Mungkin ada lagi yang tak cukup jelas. Pilihan raya akan datang, kita jelas sekali. Kita sama ada pilih gabungan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Tun Dr. Malik, ataupun kamu pilih parti Najib. Itu saja. Itu saja. Jangan basirkan undi kita. Kita perlu, kawan-kawan PAS patutlah kita sedar diri. Kita undi PAS pun dia tak akan ganti UMNO. Dia dah bersekongkol dengan UMNO. Cukup jelas sekali. Jika tanpa kelulusan ataupun blessing daripada Najib, ada mungkinkah? Ada mungkin Hadi dibenarkan untuk bentang. Dia bentang, dia mohon tangguh. Dia bentang, dia mohon tangguh. Dia bentang, dia mohon tangguh. Hari Isnin sampai hari Jumaat.
tiap-tiap 3 kali, 3 sesi. Saya tanya Tengku Lazali Hamzah, ahli parlimen yang paling veteran di tanah air kita. Sudah 10 pegang dia duduk sejak zaman Tunku Abdul Rahman. Tengku Lazali ini boleh masuk museum dah. Betul lah. Mana ada orang masuk parlimen 10 pegang? Lagi lama jika banding dengan Tun Dr. Mahathir. Betul tak? Dia cakap tak benar. Dan sepanjang pengalaman 60 tahun, 50 tahun lebih dia duduk parlimen, tak pernah tengok ada ahli yang menunaikan zakat. Mereka mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Sadaqallahul azim. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang berbahagia Tuan Haji Asmuni Awi, pengerusi Parti Amanah Negara Negeri Perak, dan yang berhormat Datuk Seri Nizar Jamaluddin, Jawatan Kuasa Nasional Parti Amanah Negara, Cikgu Subra yang mewakili Parti Keadilan Rakyat, Saudara Abdul Rahim Cheng, Pengarah Komunikasi Amanah Negeri Perak, Saudara Hasno, Ketua Pemuda Amanah Negeri Perak, dan saudara-saudara yang saya hormati sekalian. Telah banyak isu-isu yang kita bincang pada malam ini. Saya mungkin menambah 2 ataupun 3 perkara untuk kita bersama-sama berkongsi beberapa maklumat yang ada kaitan dengan perkembangan politik tanah air kita. Sementara kita semakin jelas bahawa kemungkinan parlimen dan semua Dewan Undangan Negeri akan dibubarkan dalam tempoh waktu terdekat adalah suatu kenyataan yang tidak boleh kita tolak sama sekali. Sebagai orang politik, tentunya saudara-saudara dapat faham kenapa dengan tiba-tiba Datuk Seri Najib melantik sepupunya Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein sebagai seorang lagi menteri di Jabatan Perdana Menteri. Walhal sekarang ini telah ada 8 orang menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan tugas-tugas khas yang diberikan kepada Datuk Seri Hishamuddin masih belum lagi dijelaskan oleh Najib kepada rakyat. Tetapi apa yang beliau sebut semasa dia mengumumkan Datuk Seri Hishamuddin sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri ialah supaya memudahkan dia berhubung dan dapat menjalankan dan membantu tugas-tugas dia sebagai Perdana Menteri.
Kalau kita membaca perlembagaan ataupun peraturan umum, mungkin kalau saudara-saudara pernah menjawat jawatan-jawatan penting dalam kerajaan, mungkin mudah untuk faham apakah peranan seorang timbalan ataupun seorang penolong. Yang sudah barang pasti, tugas timbalan Perdana Menteri ini ialah membantu tugas-tugas yang diarahkan oleh Perdana Menteri ataupun menjalankan tanggungjawab semasa ketiadaan, in the absence of the Prime Minister. So the Deputy Prime Minister in charge of all the responsibilities. Ini sangat mudah untuk orang faham. Jadi apakah gunanya lagi fungsi ataupun tujuan Datuk Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri? Yang sepatutnya memang tugas timbalan Perdana Menteri ini, di samping memegang satu portfolio, yaitu dia sekarang sebagai Menteri Dalam Negeri, tetapi pada bila-bila masa yang diperlukan, dia adalah seorang yang bertanggungjawab untuk membantu Perdana Menteri. Datuk Seri Syamuddin juga bila dilantik menjadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri, daripada 8 jawatan itu dah jadi 9 orang menteri di Jabatan Perdana Menteri, masih kekal juga sebagai Menteri Pertahanan. Jadi pada kita, saudara-saudara sekalian, mungkin kita tidak memerlukan seorang yang pakar dalam bidang politik untuk menghuraikan apa maksudnya. Bagi saya, saudara-saudara sekalian, sangat mudah bahawa Najib akan meletakkan jawatan dalam tempoh waktu yang terdekat. Sebagaimana mungkin yang berlaku kepada Pak Lah. Kenapa berlaku hal yang demikian? Sebab UMNO telah melihat dan merasa yakin pada waktu itu sekiranya Pak Lah terus menjadi Perdana Menteri, Pak Lah terus menjadi Presiden UMNO, mengikut kajian dalaman UMNO, kemungkinan besar UMNO tidak boleh bertahan dan Barisan Nasional mungkin kalah dalam pilihan raya umum yang ke-13. Maka hal yang sama boleh berlaku kepada Najib. Pada 4 hari bulan Mac yang lalu, saya lebih awal mengeluarkan satu kenyataan yang alhamdulillah disiarkan di kebanyakan portal-portal berita dan juga surat-surat khabar utama dalam negara kita. Saya menyatakan bahawa dalam tempoh waktu yang terdekat akan ada orang yang akan berjumpa dengan Najib. Mungkin di kalangan orang-orang UMNO sendiri ataupun tokoh-tokoh UMNO sendiri yang akan bagi tahu Najib bahawa kalau Datuk Seri tidak berhenti, kalau Datuk Seri tidak meninggalkan jawatan Perdana Menteri, UMNO dan BN kemungkinan besar
akan kalah dalam pilihan raya umum yang ke-14. Kerana apa? Telah menjadi rahsia umum apa yang dianggap sebagai, ada orang yang mengatakan kesialan, atau ada orang yang mengatakan bahawa ini suatu yang orang kata the curse, atau UMNO ini telah terkena satu sumpahan. Sumpahan ini kalau tidak diubat, tak dipanggil segala dukun dan bomoh ataupun para ustaz yang mampu untuk mengubati sumpahan ini, maka sesuatu yang malang akan berlaku. Iaitulah, saudara-saudara sekalian, Najib, keluarga Najib, termasuk Rasulullah Mansur, anak-anak dia, dan termasuk anak tiri dia, tidak boleh lari daripada apa yang dikatakan suatu rompakan, suatu pencurian, suatu yang dikatakan penyamunan yang dilakukan atas nama kerajaan terhadap duit rakyat. Itulah yang dikatakan isu 1MDB, di mana hampir 50 bilion duit rakyat, duit yang dikeluarkan daripada khazanah negara, yang diluluskan oleh Menteri Keuangan. Siapa dia Menteri Keuangan? Mudah untuk tuan-tuan faham. Saudara Rafizi telah memberikan contoh yang sangat mudah untuk kita faham. Kalau tuan-tuan ingat macam mana Rafizi menerangkan kepada kita, ada satu kumpulan yang sangat rapat dengan Datuk Seri Najib, bagi tahu ada satu peluang yang sangat besar, keuntungannya sangat cepat, perniagaannya sangat bagus. Ada satu lombong tembaga di Mongolia yang perlu untuk kita melabur. Lalu saudara-saudara sekalian, ditubuhkanlah syarikat yang berkepentingan kerajaan, nama dia 1MDB. Tapi nak dapatkan pinjaman melabur di Mongolia ini, kerajaan kena luluskan pinjaman. Kali ini duit rakyat, ini hak rakyat, tak boleh ambil macam tu saja. Jadi Perdana Menteri yakin dengan nasihat anak-anak buah dia yang nama Jolo, yang antaranya anak tiri dia, maka Najib Tun Razak kena bagi tahu kepada Perbendarahan Negara. Apa dia Perbendarahan Negara? Maknanya Kementerian Keuangan mesti luluskan pinjaman ini. Lalu Najib pun menulis surat daripada Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia, kepada Perbendarahan Negara, iaitulah Menteri Keuangan yang juga namanya juga Datuk Seri Najib Tun Razak. Maka surat itu pun dihantarlah daripada meja Perdana Menteri kepada meja Menteri Keuangan. Pagi besok Najib masuk pejabat sebagai Menteri Keuangan, dia pun baca surat itu daripada Najib Tun Razak, Perdana Menteri, kepada Najib Tun Razak, Menteri Keuangan, minta untuk kerajaan luluskan. Maka dia akan nama Najib Tun Razak meluluskan permohonan Najib Tun Razak. Tuan-tuan, kita ni gelak-gelak juga ya. Pagi tadi kita beli sepatu anak, kena GST. Pagi tadi kita transfer duit, anak kita yang belajar minta duit universiti, pakai ATM, kena charge atau tak tuan? Kena sekali. Kena. Semalam kita beli barang dapur untuk keperluan keluarga kita, setiap barang ada GST.
GST. Betul atau tidak? Kita beli ikan, kita beli sayur. Bapa kita yang sakit di kampung sebagai anak, kita beli pampers, bapa kita, mak kita kena GST. Betul tak tuan-tuan? Anak yang baru lahir, kita beli pampers, kita beli lampin, beli baju anak, beli peralatan sekolah anak. Apa je untuk rakyat nak buat kena GST. Betul tak tuan-tuan? Di saat yang macam itu, begitu mudah wang negara dikeluarkan atas nama tuan-tuan sekalian 1MDB. Yang akhirnya tuan-tuan sekalian, kalau saya nak cerita sebagaimana Rafizi cerita, 7 hari 7 malam tak selesai. Tetapi diringkaskan pada malam ini, hutang kita yang melibatkan 1MDB dan juga wang negara yang telah hilang daripada perbendaharaan negara hari ini mencecah 50 bilion ringgit Malaysia. Rakyatlah yang tanggung pada hari ini. Nilai ringgit kita jatuh. Kita beli barang, kita import barang dalam negara kita. Peniaga-peniaga semakin susah, terpaksa menaikkan harga barang. Siapa bayar? Kita bayar. Ringgit kita jatuh. Anak kita belajar luar negara di Australia yang bayar sendiri, tak kira Melayu, Cina. Kita kena top up, kita kena bayar lagi lebih. Siapa yang bayar? Siapa yang kena? Kita kena. Rakyat yang kena. Oleh itu saudara-saudara sekalian, apa yang saya sebut tadi, satu kesialan itu ataupun sumpahan itu, antaranya adalah bagaimana duit-duit ini disimpan oleh mereka-mereka yang menggelapkan duit rakyat ini. Yang Najib tahu, sebab pengurusi 1MDB ini adalah Najib Tun Razak. Dalam parlimen, di luar parlimen, oleh PSC, rakyat tahu 1MDB ini adalah Najib yang jadi pengurusi. Kalau tuan-tuan pun pernah jadi pengurusi PIBG atau pengurusi Persatuan Peladang yang tanda tangan cek ataupun akaun, sangat mudah duit 1,200 yang nak keluar itu pengurusi mesti tanda tangan. Betul atau tidak? Mesyuarat kena diada, pengurusi yang duduk di situ. Betul atau tidak? Ini kan pula isu 1MDB. Negara-negara yang terlibat, duit kita disimpan secara haram, macam Singapura. Singapura mengambil tindakan menutup bank tersebut, dan mereka yang bertanggungjawab menjadi agen untuk dilakukan pengubahan wang haram ini dihukum oleh kerajaan Singapura. Kenapa Singapura buat macam itu? Sebab Singapura menjaga integriti negara mereka. Ini duit rakyat, walaupun bukan duit rakyat mereka, ini duit rakyat negara kita, disimpan, dilarikan secara haram, dirompak, dicuri daripada perbendaharaan negara kita. Singapura ambil tindakan, Switzerland mengambil tindakan, bank ditutup, orang yang melakukan jenayah itu diambil hukuman, dijatuhkan hukuman. Amerika Syarikat 1-2 hari lagi, tunggu 1-2 hari lagi, telah keluar notis, telah keluar warrant yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, DOJ, Department of Justice. Kalau kita ni Jabatan Peguam Negara, antara yang dia sedang ambil perhatian yang mungkin akan ditangkap dalam tempoh terdekat adalah Jolo. Antaranya adalah Rizal Aziz. Siapa dia? Anak tiri Najib, anak Rosmah. Apa dia buat? Tuan-tuan sekalian, hampir 800 juta USD dalam akaun mereka di Amerika Syarikat.
Masya Allah tuan-tuan, kita ni kalau belajar di universiti daripada muda, ambil ijazah, ambil master, sampai dapat PhD, kerja 40 tahun, berapa duit yang boleh kita simpan? Tuan-tuan boleh bayangkan anak Tiri Najib ada akaun di Amerika Syarikat 800 juta. Apa dia buat? Dia tak kisah tuan-tuan, keluarga jenis ini dia tak pakai ikan kembung. Keluarga jenis macam ini dia tak makan kuih yang tuan-tuan jual pagi tadi tepi jalan. Dia tak pandang rakyat ni susah. Keluarga macam ini dia tak ingat rakyat kampung. Yang dia ada duit negara yang dipinjamkan dengan satu bond. Kerajaan jamin hutang itu. Bond itu bukan James Bond. Bond ni hutang. Kita nak bagi orang faham, orang lenggung faham payah. Apa bond ni? Nanti kata hutang, oh bayar. DN bayar. Orang kampung tahu hutang. Pakai bond. Bond ni apa? Hutang. Dapat duit itu masuk dalam akaun beberapa orang termasuk anak Tiri Najib. Apa dia buat dengan duit itu? Dia buat filem lucah. Ini didedahkan oleh DOJ. Dalam satu laporan hampir 200 muka surat yang kita semua baca, ahli parlimen kita baca, pemeriksa kira-kira awam negara baca. Bila baca banyak sangat, melibatkan Najib, cop OSA, Akta Rahsia Rasmi. Siapa cakap? Jaga kau. Tapi di luar negara bukan OSA. Dekat Malaysia bolehlah kamu tutup. Di Amerika tak rahsia. Di Switzerland tak rahsia. Di Singapura bukan rahsia. Apa kamu buat? Buat filem lucah. Jemput seorang pelakon, hero Titanic, Leonardo DiCaprio. Kenapa? Yang akhirnya Leonardo berkata, kalau saya ada duit, saya akan pulangkan balik imbuhan saya. Kerana saya tak tahu filem lucah ini dibuat atas nama duit rakyat Malaysia. Apa dia buat lagi? Dia beli banglo mewah di Beverly Hills, Amerika Syarikat. Saya ada anak, kata sekalian, yang keluar dari universiti. Sama ada tuan-tuan UMNO ke malam ini, tuan-tuan benci Pakatan Harapan ke, sama ada tuan-tuan ni PAS ke, tak apalah. Tapi cuba balik fikir, anak kita hari ini keluar dari universiti, dia kahwin, bini dia juga keluar dari universiti, tak boleh beli rumah teres, tuan-tuan. Betul atau tidak? It is true? Ladies and gentlemen, am I right? Anak kita keluar dari universiti, campur bini dia juga keluar dari universiti. Belum tentu tuan-tuan dapat boleh beli rumah teres. Anak Tiri Najib boleh beli banglo mewah di Amerika Syarikat. Kalau duit itu duit mak bapak Najib, mak bapak Rosmah, we don't mind. Kalau Najib bangun dalam parlimen, Rosmah buat satu sidang akhbar, anak saya, keturunan saya buat filem harga 300 juta, beli rumah mewah beratus-ratus juta, beli gambar-gambar artifak dia harga satu frame 2 juta, 3 juta. Kalau mereka boleh buktikan ini duit mak bapak mereka, kita tak kisah. Tapi mereka gunakan duit kita.
Bon-bon yang kerajaan jamin, bon ini akan matang. Bila matang, kerajaan bayar. Bila kerajaan bayar, kerajaan kena bayar dengan duit daripada perbendaharaan. Dan duit itu duit kita semua, saudara-saudara. Sebab itu bagi saya, kesialan ini, sumpahan ini, Najib tak boleh elak lagi. Najib tahu, bukan dia tak tahu. Polis kita tahu, bukan tak tahu. Bukit Aman tahu, bukan tak tahu. Kalau Jolo kena di Amerika Syarikat, mustahil Jolo tak kata dia buat itu semua atas arahan Najib. Betul tak tuan-tuan? Dia nak elak macam mana? Dia elak macam mana? Hari ini kalau seorang jatuh Sungai Perak, sebulan tak jumpa, tiba-tiba jumpa terkorang. Tuan-tuan sekalian, apa yang polis akan buat? Panggil forensik. Teknologi yang paling canggih hari ini, walaupun dah mati puluh tahun, tapi ada keluarga yang report, ini mungkin anak saya. Forensik pergi cari bapa dia atau adik dia, buat DNA, betul tak? Forensik akan tentukan dan orang ini siapa punya. Account bank tuan-tuan ada forensik. Account bank ini ada forensik. Petang tadi kita buat Maybank to you, hantar anak kita ataupun hantar kawan kita nak pinjam duit, sampai kiamat tak boleh tipu. Forensik. Tuan-tuan buat 10 tahun lepas, boleh trace lagi, forensik. Mana Najib Nalawi? Dan itu saya balik pada persoalan tadi, tuan-tuan sekalian. Najib tak ada pilihan, melainkan dia berhenti. Dan orang yang dia paling percaya, sekiranya dia berhenti, yang dia tidak akan didakwa di Malaysia hanyalah sepupu dia sendiri, sewali, iaitulah Isyamuddin Tun Hussein dengan Zahid Hamidi. Dengan Zahid Hamidi dia tak percaya mungkin. Tapi kalau Isyamuddin, dia percaya kalau dia berhenti, Isyamuddin akan ambil alih jawatan Perdana Menteri, maka dia hanya mau jaminan lepas dia berhenti, dia tidak akan didakwa dalam negara kita, maka selamatlah Najib dan Rosmah daripada menjadi warga Sungai Buloh ataupun warga Kajang. Tuan-tuan sekalian, boleh faham? Tetapi tuan-tuan kena ingat, memilih Isyamuddin, orang Melayu kena ingat, rakan-rakan saya daripada PAH juga kena ingat. Kalau kita baca dalam surah dulu, wala tarkanu ilal ladzina zalamu wa tamassakumun nar. Tu guru ajar kita dulu, kita dah tarbiyah dulu, ditamrin dulu, ditanam kita sebagai pejuang Islam. Antara sifatnya lah, tidak boleh kita sekali-kali menyokong, bersetuju dalam apa jua sekalipun dengan mereka yang melakukan kezaliman. Betul? Mereka tak betul. Jangankan zalim, Tok Guru dulu ajar kita tafsir ayat ini. Apa maknanya? Tok Guru kata jangankan zalim, jangankan kita ni zalim, setuju, sokong, reba dengan mereka yang zalim juga termasuk dalam ayat ini. Allah akan sambar nanti kamu dengan api neraka. Sama dengan ayat yang kita belajar dulu surah, wala taqrabuz zina. Jangan kamu zina, jangan hampiri zina. Maknanya berkenyit-kenyit mata,
berwhatsapp, berfacebook. Faham? Tak boleh. Mukadimah zina pun tak boleh. Jangan tak berzina. Ini kan pula kamu sokong kezaliman, setuju dengan kezaliman. Dan hari ini keluar pula arahan daripada Presiden sendiri, pilihlah PAS ataupun UMNO dalam pilihan raya umum yang akan datang. Tak pernah jadi ni tuan-tuan. Rakyat bukan bodoh. Jangan fikir semua orang Melayu Islam ni bodoh. Minta maaf. Bukan boleh semua disumbat dengan segala kata-kata kafir, murtad dan seumpamanya. Rakyat boleh fikir. GST kena hari-hari. Kezaliman kepada rakyat. Harga minyak dulu naik sebulan sekali, minggu-minggu naik. Tak nampak lagi. Buta ke mata. Ringgit jatuh. Rakyat diperah hidup siang malam. Tugas Pakatan Harapan ialah kita menentang kerajaan yang zalim ini. Kita harus ingat, saudara-saudara sekalian, kita tak punya banyak masa. Saya nak bagi tahu, kita tak punya banyak masa. Kerana sekiranya kita nak main lagi Melayu Islam ini, oleh kerana dia Islam, dia Melayu, kita kena sokong. Demi Islam kononnya. Islam apa? Apa yang dia buat? Tadi RUU. Jangan bohong kami. Kami ada waktu itu. Saya dengan Presiden yang paling kanan, Haji Asmuni adalah merupakan bendahari. Dato' Seri Nizam adalah kuasa pusat. UMNO tuan-tuan nak buat RUU ini. UMNO kalau betul dia ikhlas, UMNO ni kalau betul dia baik, dia boleh buat hudud tanpa PAS. Betul tak? Bila ada seorang wakil rakyat UMNO menangis dalam Dewan Undangan Negeri, inilah masanya PAS dengan UMNO bersatu demi Islam. Kita akan sokong. Kalau kita nampak hudud di Kelantan, kita terpersona. Kita lupa jahatnya UMNO. Tuan-tuan, mudah atau tidak untuk kita fikir? Kenapa UMNO tak menangis di Terengganu? Kenapa UMNO tak buat di Johor? Di Pahang, di Melaka Negeri Sembilan, UMNO boleh buat hudud. UMNO boleh bawa RUU tanpa PAS. Tapi dia tipu kita dengan RUU. Tipu atas darat. Sebab itu saudara-saudara sekalian, saya cukup ingat kata Tuan Guru dulu, jangan kita dipatuk dua kali dalam lubang yang sama. Sekali cukup, dua kali kena patuk ni tuan-tuan. Apa? Dan membuat ucapan terbuka dan raya akan datang ni, undilah PAS ataupun UMNO. Oleh itu saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kita perlu sebuah negara yang kita boleh buat perubahan. Setuju atau tidak? Bukan kerana dia Cina, bukan kerana dia bukan Islam, kerana dia DAP, kita kata dia mereka ni macam-macam. Tuan-tuan, saya bagi contoh, masa tak banyak untuk tuan balik, senang faham. Bila negara kita merdeka tahun 57, Tengku Rahman lantik Tun H.S. Lee sebagai Menteri Kewangan tahun 57 sampai tahun 1959. Lantik Tan Sri Merdeka Basagam
orang India, Tun H.S. Lee, jaga perbendaraan, Menteri Kewangan. Kemudian dari tahun 59 sampai tahun 69, 10 tahun Tun Tan Siew Sin menjadi Menteri Keuangan. Ramai orang UMNO tak tahu. China pegang kita punya kewangan. Tahun 71 lepas darurat. Lepas darurat, Siew Sin dilantik lagi jadi Menteri Keuangan sampai tahun 1974. Tuan-tuan sekalian, China tahu pegang Menteri Keuangan. Orang Melayu hari ini takut kalau China pegang besok habislah Melayu, habislah Islam. Apa yang habis? Hancurlah Melayu, hancur Islam. Apa yang hancur? Masih Siew Sin pegang Menteri Keuangan dulu, kita ada marah, kita buat Felda, kita buat UDA, kita buat Pekra. Anak-anak Melayu waktu itu kalau berjaya dalam pendidikan, dapat beasiswa, mak bapak tak payah, tak susah. China jadi Menteri Keuangan, apa masalahnya? Isunya tuan-tuan, dalam kerajaan ini amanah adalah perkara yang paling penting. Integriti adalah perkara yang sangat penting. Betul, negara perlukan orang Melayu Islam, orang Cina, orang India, orang Kadazan, orang Iban yang baik untuk jadi pemimpin negara kita. Setuju atau tidak? Kalau Melayu jahat macam Najib, rompak duit rakyat, kerajaan kleptokrasi, samun duit rakyat, apa yang dia buat? Dia enjoy anak beranak dia. Rosman Mansur boleh guna jet kerajaan untuk pribadi dia, pusing satu dunia. Rakyat bayar kos itu. Tiba-tiba ada parti, tuan-tuan sekalian, yang menyatakan bahawa kena sokong UMNO demi Islam. Saya rasa parti ini sakit, tuan-tuan. Sakit. Parti ini sakit sebenarnya. Minta maaf, tuan-tuan sekalian. Dalam sejarah dunia, termasuk dalam sejarah Islam, saya berani mengatakan bahawa pemerintah yang zalim ini disokong oleh agamawan yang korup. Setelah itu mereka boleh hidup. Orang yang zalim rasa, oh, ulama sokong aku. Dia zalim, dia ambil duit rakyat, dia buat GST. Ulama keluarkan nas-nas yang mengatakan, oh, demi Melayu Islam tak boleh tolak UMNO. Pemimpin yang zalim disokong oleh ulama-ulama yang korup inilah yang menjahanamkan bangsa dan negara. Negara perlu kepada pemerintah yang baik, ulama yang baik, ulama yang soleh, ulama yang muttaqin, dan pemimpin-pemimpin yang bertakwa, dan juga orang-orang yang bukan Islam, yang baik akhlaknya, yang berintegriti. Kalau Cina macam Tun Tan Siew Sin, Cina macam Tun H.S. Lee, orang India yang baik macam Tan Sri Maneka Basagam. Kita baca sejarah Tan Chee Kun, dalam parlimen dia Cina, dia menjalankan kerja semak imbang, lingkir siang malam kerja dalam parlimen, lawan rasuah. Ini semua kawan-kawan Islam. Inilah dia rakan-rakan Islam dalam kerajaan. Ya, kita tidak. Tapi bukan Melayu Islam. Dia profesional ke? Dia ulama ke? Dia korup, dia sokong kezaliman. Kita tolak dalam periode yang akan datang, InsyaAllah. Masa dah habis, saya kena patuh. Jadi kita berjumpa di lain masa yang InsyaAllah, tuan-tuan sekalian, biar pemikiran kita jelas. Jangan kita ini menjadi hamba kepada satu pemikiran yang tidak betul, yang semuanya mereka lapikkan kononnya demi Melayu dan Islam.
Ini asabiah yang kita tentang sejak dulu lagi. Menolong bangsa, menolong orang-orang Melayu, menolong orang yang sama dengan kita, warna kulit dengan kita, melakukan kezaliman. Itulah asabiah yang Nabi SAW tidak mengaku umat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji yang berbahagia, Tuan Haji Salahuddin bin Ayub, Selaku Timbalan Presiden Parti Amanah Negara. Di atas ucapan-ucapan yang telah disampaikan tadi, jelas dan terang kepada kita segala maklumat semasa yang kita terima ini. Mudah-mudahan maklumat ini tidak simpan kepada kita sahaja. Kita sampaikan kepada rakan-rakan kita yang tidak dapat hadir pada hari ini, supaya maklumat tersebut dapat diteruskan lagi sehinggalah menjelangnya pilihan raya ini, pilihan raya ke-14 nanti. Dan pastikan pilihan raya 14 ini UMNO, Barisan Nasional dan sekutu-sekutunya tumbangkan, insya-Allah. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penyumbang, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat di atas kesediaan untuk hadir pada malam ini untuk mendapatkan maklumat-maklumat isu semasa tentang negara ini. Dan saya juga sampaikan salam daripada Tuan Saudara Faisal kita daripada Bersatu kerana tidak dapat bersama dengan kita pada hari ini. Last minute